Nombor metrik 046273. InsyaAllah hari ini saya dan kawan-kawan saya ingin memberi sedikit perkongsian mengenai 5 asas kejayaan. Apa yang kawan-kawan faham dengan maksud kejayaan? Okey, maksud kejayaan ni dia merangkumi satu perkara yang sangat luas. Bagaimana kita mendefinisikan kejayaan itu adalah menentukan hala tuju hidup kita. Secara umumnya, apa jua tindakan manusia pada kesudahannya pasti ia meletakkan satu matlamat, iaitu untuk mencapai kejayaan. Adakah orang yang tak nak berjaya? Mustahil kan? Semua orang nak berjaya. Kejayaan ni dia bukanlah kepuasan, tetapi adalah mengharungi kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ni pula merangkumi pendapatan yang baik, hubungan kekeluargaan yang baik, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan dengan kawan-kawan, tubuh badan yang sihat, impian yang menjadi kenyataan dan banyak lagi lah. Okey, sebagai contoh, kalau kita mendefinisikan kejayaan dengan memiliki rumah mewah, kereta mewah, gaji yang lumayan, okey, selagi kita tak dapat semua tu, sebenarnya kita belum jaya kan? Okey, hakikatnya sekarang ramai orang mendefinisikan kejayaan tu semata-mata orang tu ada rumah besar, kereta besar. Kiranya persepsi orang sekarang ni kejayaan tu lebih pada material, lebih pada duit. Jadi, saya nak tekankan kat sini, kejayaan yang sebenar-benarnya adalah bila kita selamat dari neraka dan masuk ke dalam syurga. Itulah target kita. Okey, maksud dia, ketika mana kita mengejar kejayaan di dunia, biarlah ia seiring dengan bekalan di akhirat juga. Sebuah kejayaan itu apabila kita menjadi mukmin, iaitu seseorang yang mengimani Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita menjadi pelajar, jadilah pelajar yang mukmin. Apabila kita menjadi pegawai, jadilah pegawai yang mukmin. Dan apabila kita menjadi pemerintah, jadilah pemerintah yang mukmin. Mukmin ni maksud dia keyakinan. Yakinlah dengan Islam, insya-Allah kita pasti akan berjaya. Okey, terdapat hadis yang menceritakan tentang seorang sahabat Nabi SAW datang bertemu baginda untuk bertanyakan sesuatu. Beliau juga ingin meminta nasihat daripada Rasulullah tentang Islam. Dan beliau berharap agar jawapan Rasulullah ni menjadi kunci kejayaannya dan panduan hidup dia untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah ni memberi jawapan dengan ringkas dan padat, iaitu katakanlah aku beriman kepada Allah dan beristiqamahlah. Okey, daripada hadis ni Rasulullah SAW menyebut, kalau kita nak berjaya di dunia dan juga di akhirat, perteguhkanlah dua tiang utama, iaitu iman yang mantap dan amalan yang berterusan. Seterusnya, ianya mestilah disusuli dengan usaha, kerana pepatah ada mengatakan, usaha itu tangga kejayaan. Ibarat kita menaiki tangga, tanpa usaha, pasti kita tidak akan dapat mendaki ke puncak yang lebih tinggi kan? Okay. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 105. Maksudnya, dan katakanlah wahai Muhammad, hendaklah kamu berusaha, beramal, kerana Allah melihat dan menilai apa yang kamu usahakan. Sesungguhnya kejayaan ini tak datang secara bergolek. Bahkan, ia mesti disusuli dengan iltizam yang tinggi untuk mencapai matlamat ahli tuju hidup kita ni. Kita ni hidup hanya sekali. Gapailah apa yang kita impikan dan berbuatlah kebaikan supaya kita memperoleh kemenangan, iaitu kejayaan di dunia bahkan juga di akhirat. Orang yang berjaya ni nampak dengan jelas tujuan dan matlamat ke arahnya tanpa menyimpang. Okay. Nak berjaya ni tak mudah. Pasti akan ada ujian dan halangan. Pasti akan ada turun naik dah. Pasti akan ada kegagalan yang kita akan hadapi. Dari kegagalan itulah kita belajar untuk mencuba yang lebih baik, untuk buat yang lebih baik. Seseorang yang tidak pernah melakukan kesilapan, maknanya dia tidak pernah melakukan pembaharuan dalam hidup dia. Sedangkan orang yang berjaya ni mesti akan berani cuba untuk buat sesuatu yang baru. Okey, jadi kunci dia adalah kita jangan mudah berputus asa dan jangan biarkan ketakutan pada kegagalan ni melebihi daripada kemanisan kejayaan. Jadi, untuk berjaya di dunia dan juga di akhirat, ia mestilah bertunjangkan kepada 5 asas kejayaan yang mana akan dikongsikan pula oleh kawan-kawan yang lain, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nora Atikah binti Yahya, nombor metrik 046142. InsyaAllah saya akan teruskan berkaitan dengan isi bagi asas-asas kejayaan yang pertama, iaitu iman yang teguh. Okey, seperti yang kita tahu, untuk memiliki kejayaan di dunia dan juga di akhirat, kita mestilah mempunyai iman yang teguh.
teguh. Okey, sebelum saya berbicara lebih lanjut berkaitan iman yang teguh, saya akan memberikan definisi iman itu sendiri. Okey, iman dari segi bahasa bermaksud membenarkan. Okey, Ibnu Manzur mengatakan bahawa membenarkan ini telah disepakati oleh majoriti ilmuwan Islam seperti Al-Qadi, Al-Asfahani, Iyad dan lain-lain. Okey, dari segi istilah pula, iman bermaksud membenarkan dengan hati, berikrar dengan lisan dan dilaksanakan dengan anggota badan. Okey, membenarkan dengan hati itu bermaksud kita meyakini akan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala berikrar dengan lisan yakni mengucap 2 kalimah syahadah, dan dilaksanakan dengan anggota badan bermaksud kita melaksanakan ibadah sesuai dengan fungsinya. Seseorang dianggap sebagai orang yang beriman bila mana dapat memenuhi ketiga-tiga unsur yang saya sebutkan sebentar tadi. Jika hatinya mengakui tentang keberadaan Allah tetapi dia tidak membuktikannya dengan amal ibadah seperti tidak melakukan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka jika orang seperti ini tidaklah dikatakan sebagai orang yang beriman. Sebab ketiga-tiga unsur keimanan itu tidak boleh dipisahkan. Jadi kena tiga-tiga perlu dijadikan sebagai unsur keimanan. Okey, Allah SWT telah memerintahkan umat manusia untuk beriman kepadanya di dalam surah An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitab alladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maksudnya apa? Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yakni Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu adalah orang-orang yang sangat jauh. Okey, ayat di atas tadi menjelaskan bahawa apabila kita ingkar kepada perintah Allah, maka kita akan mengalami kesesatan yang nyata. Orang yang sesat ini tidak akan merasakan kebahagiaan dalam hidup. Oleh kerana itu, beriman kepada Allah dapat membawa kebaikan kepada kita manusia. Sekarang saya akan teruskan dengan cara untuk tingkatkan iman. Okey, macam mana cara kita nak tingkatkan iman? Jadi di sini saya sertakan beberapa cara yang boleh kita lakukan bersama supaya kita dapat tingkatkan iman kita. Okey, cara yang pertama adalah dengan memperbaiki solat. Okey, memperbaiki solat di sini bermaksud bukan sahaja solat semata-mata, tetapi cuba memperbaiki bacaan di dalam solat dan menghayati apa yang kita baca di dalam solat itu sehingga dapat menimbulkan kekhusyukan dalam diri dan ketenangan. Okey, Allah SWT telah berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 45 berkaitan dengan solat, yang bermaksud, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, iaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah, yakni solat, adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Okey, selain kita melaksanakan ibadah solat yang wajib, kita juga boleh melaksanakan yang ibadah-ibadah solat yang sunat. Okey. Yang kedua adalah tadabbur Al-Quran. Okey, tadabbur Al-Quran ni bukan hanya membaca ataupun mengaji semata-mata, tetapi kita cuba memahami dan mempraktikkan apa yang kita faham dalam Al-Quran tu dalam kehidupan seharian. Okey. Yang ketiga adalah berkumpul serta berdamping dengan orang-orang yang soleh. Okey, nampak macam simple tapi sebenarnya impak dia besar. Sebab apa? Sebab bila kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, kita dapat aura dia tau. Kita dapat ilmu dia. Kita rasa terinspirasi dan termotivasi dengan apa yang disampaikan. Jadi mana tahu mungkin bila kita berkumpul dengan berdamping orang-orang yang soleh ni, kita ingin berubah menjadi lebih baik. Yang keempat adalah mempelajari ilmu pengetahuan. Okey, selain kita
dapat ilmu daripada orang-orang yang soleh. Kita juga boleh mempelajari ilmu pengetahuan dengan baca kitab-kitab, membaca buku-buku ilmiah. Sebenarnya banyak je benda yang boleh kita lakukan untuk kita dapatkan ilmu pengetahuan. Cuma rajin atau tak rajin je. Okey, bila ada cara mestilah ada hikmah dia kan. Okey, antara hikmah dia, hikmah bila iman kita ni teguh. Yang pertama, kita akan dapat syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Pertolongan Allah tu. Okey, yang kedua, apabila kita ditimpa musibah, hati kita akan jadi tenang dan kita boleh terima je apa yang Allah bagi, sebab kita tahu kan Allah tu uji manusia bukan sebab nak susahkan manusia, tapi sebab sayang, dia nak bagi pahala kat kita. Okey, selain tu kita akan berasa gembira dan bersemangat dalam melakukan ibadah kerana kita dapat merasakan nikmat serta dekat kepadanya. Kesimpulannya, Allah SWT menciptakan manusia bukan untuk manusia beribadah kepadanya saja, tapi untuk diuji. Sebab apa? Sebab amalan itu yang akan menentukan nasib manusia di akhirat kelak. Kalau manusia tu tabah waktu diuji, sabar, berdoa, maka makin banyaklah ganjaran yang Allah berikan kepadanya. Okey. Oleh itu, manusia wajib memiliki iman yang sempurna agar mampu menjalankan segala perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Jika manusia tidak memiliki iman, manusia ni mudah dipengaruhi dengan kemalasan dan tidak melaksanakan perintah Allah. Okey, di samping itu, tanpa iman, manusia tidak mampu menjalankan kehidupan dengan redha dan petunjuk Allah. Iman ni bukan saja dapat menyelamatkan kita di dunia, malah di akhirat juga. Jadi untuk kita memperoleh kejayaan yang di akhirat sana, iman kita mestilah kena teguh. Orang yang hidup tanpa iman ni, dia seperti rumah yang tanpa tiang yang kuat. Ia tidak akan kukuh, bahkan tidak mampu melindungi orang di dalamnya. Begitulah diibaratkan iman dalam diri manusia. Iman akan melindungi manusia dari kesesatan dan berbagai bencana yang lain dalam hidup. Okey, last dari saya, untuk memperoleh kejayaan yang sebenar, yakni di akhirat, kita mestilah teguhkan iman kita dulu. Bila iman teguh, nak buat sesuatu pun kita akan jadi yakin tanpa ragu-ragu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Nurul Izzah binti Abdul Halim 046186 ingin mengkongsikan tips-tips berjaya yang kedua, iaitu keikhlasan yang benar. Okey, apa pendapat korang tentang ikhlas? Ikhlas dari korang. Okey, 1, 2, 3. Okey, lambat. Okey, ikhlas ni biasa orang cakap kan, macam semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam waktu yang gelap. Macam tu lah ikhlas tu. Kita tak boleh nampak orang punya ikhlas tu. Cuma yang tahu ikhlas tu cuma Allah saja yang tahu. Kita punya ikhlas ni, kita buat kerja ikhlas atau tidak. Ikhlas ni bermakna bersih. Bersih dari kotoran, iaitu menjadikan sesuatu yang bersih tidak kotor. Ikhlas ni dari segi istilah ialah niat untuk mengharapkan ridha Allah ketika kita melakukan sesuatu ataupun menjalani kehidupan dalam seharian kita. Okey, menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, ikhlas ni bermakna tidak berpura-pura, hati suci dan tidak menipu. Sebelum kita melakukan sesuatu ataupun kita hendak bekerja ataupun belajar ataupun beribadah kepada Allah, maka sebelum kita buat apa-apa, kita kena niatkan dalam diri kita. Kita niat secara ikhlas, iaitu contohnya niat yang baik. Macam contoh kita kerja kan, kita kerja nak cari rezeki, nak bantu orang. Kalau belajar macam berbakti kepada ibu bapa, nak balas jasa ibu bapa. Contoh kalau kita beribadah kepada Allah, kita ni sebagai manusia mempunyai tanggungjawab sebagai khalifah untuk melaksanakan perintah Allah di dunia ini. Kalau kita nak bekerja kan, kita niat dalam hati kita, contohnya sahaja aku bekerja pada hari ini untuk mencari rezeki halal, kerana Allah menuntutku untuk mencari rezeki halal. Kalau kita nak belajar pula, okey, saja aku belajar pada hari ini untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain ataupun mengkongsikan ilmu kepada orang lain kerana Allah Ta'ala, contohnya macam ni. Okey, saya nak kongsikan perbuatan yang kita boleh menerapkan ikhlas dalam kita punya kehidupan seharian. Okey, yang pertama, contohnya kita ikhlas beribadah kepada Allah. Kenapa kita kena ikhlas beribadah kepada Allah? Allah tu telah menciptakan kita manusia untuk kita beribadah kepada Allah. Jadi sebagai manusia, kita bertanggungjawab untuk melaksanakan ibadah kepada Allah.
kita hendaklah melaksanakan ibadah tu dengan ikhlas, dengan hati yang terbuka, bukannya dengan terbeban, dengan rasa terbeban, dengan rasa berat hati nak buat benda tu. So dengan kita lakukan dengan ikhlas, insya-Allah Allah akan redha dan Allah akan menerima segala ibadah kita. Firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 162, maksudnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam. Jadi kat sini jelas bahawa segala yang kita miliki, segala yang kita buat tu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua iaitu ikhlas dalam mengerjakan tugas. Apabila seseorang itu diberikan tugas, maka seseorang itu harus menyelesaikan dengan ikhlas dan tulus. Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada hamba-Nya yang ikhlas dalam mengerjakan sesuatu tugas itu. Okey, tugas itu tanggungjawab kita untuk kita selesaikan, maka kita hendaklah menyelesaikan segala tugas itu sehingga akhir, sehingga selesai dan sehingga berjaya tugas itu dilaksanakan dengan ikhlas dan tekun dan telus. Saat guru kita beri kita tugasan, maka kita hendaklah selesaikan tugasan itu dengan sempurna, dengan ikhlas. Okey, bukan itu saja. Contohnya kalau kita kat tempat kerja lah kan, tempat kerja pun kita hendaklah menyelesaikan tugasan itu dengan cara optimum, iaitu yang terbaik. Maksud kerja yang terbaik itu adalah kita bekerja dengan kita punya kemahiran yang tinggi, etika yang tinggi dan berilmu. Tidak hanya untuk memilih kerja yang ada nilai saja, maksudnya macam kenaikan pangkat, kenaikan gaji dan lain-lain. Yang ketiga, ikhlaskan diri untuk membantu dan menolong orang dalam kesusahan. Okey, kita apabila kita nampak orang tengah susah, orang tengah memerlukan bantuan, okey, kita cuba sedaya upaya kita dengan apa yang kita miliki untuk membantu mereka dalam kesusahan. Okey, kita hendaklah menolong mereka dengan ikhlas, dengan rasa sukarelawan lah ke dalam diri kita. Allah suka manusia yang membuat kerja tanpa mengharapkan balasan kecuali redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak terlalu berkira dengan masa dan tenaga yang kita ada, sentiasa bersedia untuk kita melakukan kerja-kerja sukarelawan dan khidmat masyarakat. Okey, selepas kita melakukan kerja kita tu, cuba tanya dalam diri kita, bagaimana sikap kita di akhir pekerjaan itu. Jika ditakdirkan untuk kita berjaya menyelesaikan sesuatu tugas itu, berterima kasihlah kepada rakan sekerja kita yang bertanggungjawab dan sama-sama berganding bahu untuk menyelesaikan satu tugas itu. Nafikan segala kelebihan, tenaga dan masa di hadapan Allah. Kerana apa? Kerana tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan berjaya untuk menyelesaikan sesuatu tugas itu. Semoga dengan itu pekerjaan kita lebih bermakna dan rezeki kita lebih berkat untuk dikongsikan bersama anak-anak dan keluarga kita. Bahawa pekerjaan yang baik menghasilkan hasil dan rezeki yang baik. Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Lagi satu, keikhlasan ni kita tidak boleh berpura-pura ataupun berbuat-buat ataupun fake ikhlas. Kerana bila tiada ikhlas dari hati, tiada keberkatan dan lambat laun akan terpancar jiwa. Okey, sebagai contoh kerja yang boleh terpancar kita punya ketidakikhlasannya adalah macam kita ni beria untuk membantu siapkan semua kerja. Maksudnya kita hanya asal kerja saja, kita tak peduli dengan hasil kerja yang kita buat tu. Impaknya impaknya macam tu lah. Maksudnya macam kita tidak peduli dengan hasil kerja kita, kita tidak peduli dengan result kerja kita itu, kerana kita hanya niat untuk menyiapkan kerja saja. Okey, mungkin bagi sesetengah orang anggap benda tu remeh kan, tetapi bila kita tidak membendung ataupun tidak mengawal, ia akan merebak. Virus ini akan merebak dan menjadi environment yang tidak sihat. Yang sedar masih boleh diperbaiki dan muhasabah diri sentiasa setiap hari. Okey, manusia ni tak lari daripada kesilapan dan kelemahan. Banyak sisi yang kita tak nampak sebenarnya, tetapi yang penting kita ada niat untuk berubah, untuk mengubah diri kita setiap hari. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Saya akan menyambung perkongsian kami mengenai asas untuk mencapai sebuah kejayaan. Sebenarnya, setiap kejayaan yang kita kecapi bertitik tolak dari daya usaha dan kerajinan. Bab kata rajin berusaha tanda kejayaan. Dalam perjalanan kita untuk mencapai sebuah kejayaan, kita perlu berusaha bersungguh-sungguh sehingga matlamat itu tercapai, iaitu dengan kerja keras tanpa tahu erti penat. Kerja keras ini boleh kita lihat melalui usaha Rasulullah SAW itu sendiri dalam perjuangan baginda menyebarkan dakwah Islamiah tanpa tahu erti penat dan putus asa. Walaupun usaha dakwah baginda Rasulullah SAW mempunyai pelbagai rintangan dan halangan daripada golongan yang menentang baginda, usaha dakwah ini tetap diteruskan agar ia berjaya untuk mengubah kehidupan masyarakat daripada jahiliah kepada berilmu. Daripada sirah-sirah Rasulullah itu sendiri, banyak iktibar yang kita boleh ambil daripadanya. Janganlah kita menjadi masyarakat yang malas atau hanya menunggu belas ihsan dari orang lain. Sesungguhnya Islam tidak menggalakkan umatnya untuk mengambil sikap meminta-minta, tetapi Islam menekankan perlunya seseorang itu berusaha dengan titik peluh sendiri. Rasulullah SAW menekankan dalam hadisnya yang bermaksud, sebaik-baik pekerjaan ialah kerja yang dilakukan oleh tangan seseorang itu sendiri. Hadis riwayat Ahmad. Ketepatan rajin berusaha tanda kejayaan bersinonim pula dengan makna peribahasa Melayu, iaitu kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Jelaslah bahawa kejayaan seseorang berpunca daripada kerajinan. Jangan biarkan kemalasan menjadi penghalang kepada kemajuan dan kesejahteraan hidup kita. Pepatah Cina juga ada yang mengatakan, give a man a fish and you feed him a day, teach him how to fish and you feed him for a lifetime. Kalau dikaji pepatah ini, ternyata ia amat bertepatan dengan apa yang disuruh oleh ajaran Islam, iaitu berdikari. Sikap berdikari adalah dengan tidak bergantung kepada orang lain atau mengharapkan pertolongan ketika mana kita memerlukan sesuatu. Kita mahu melahirkan masyarakat yang boleh mengetahui bagaimana melakukan sesuatu perkara itu dan bukannya menjadi masyarakat subsidi yang hanya menerima pemberian daripada orang lain sahaja. Berdikari akan membentuk sikap yang seimbang dari segi fizikal dan mental. Orang yang hanya suka mengikut orang lain tetapi tidak berusaha memajukan diri sendiri adalah orang yang tidak berjaya. Orang paling berjaya ialah orang yang yakin dan berusaha mengikut satu sistem kehidupan pilihannya yang dibuat tanpa terikut-ikut dengan orang lain. Orang yang menyaingi orang lain akan mudah stres. Oleh demikian, dalam hal ini perlu untuk sabar dalam mencapai sesuatu matlamat itu. Apabila dia sabar akan menjadikannya tenang, sihat dan bahagia kerana tidak terikat dengan orang lain dan tidak tertekan dengan kata-kata dan tanggapan negatif orang lain. Dia akan sentiasa teguh dengan prinsipnya dan menjalankan kewajipan sesempurna yang mungkin mengikut panduan agama. Kekalkan fokus kepada matlamat yang ingin dicapai. Di sini saya sebutkan 3 cara untuk kekalkan fokus itu. Pertama sekali, mesti ada visi yang jelas dan teliti. Melalui visi ini akan menjadikan kita nampak apa yang akan berlaku 10 hingga 20 tahun akan datang. Kedua, mesti ada tujuan, iaitu kenapa kita lakukan sesuatu perkara itu. Tujuan ini mestilah untuk mencapai redha Allah, bukan penghargaan manusia semata-mata. Apabila kita ada penunjuk arah atau pedoman dalam melakukan sesuatu, maka pedoman itu yang akan menentukan fokus kita ke mana. Adakah tujuannya ke arah kebaikan ataupun kejahatan yang merosakkan. Ketiga, mesti ada goal, iaitu matlamat. Untuk mencapai visi yang kita mahukan ini, kita perlu menolak ke tepi sikap malas untuk berusaha. Apabila kita bersemangat dalam melakukan semua perkara, ia akan menjadikan kita orang yang berdikari. Sesetengah orang susah untuk berubah kerana seseorang itu tidak memiliki kepercayaan bahawa dia boleh berubah. Bentuklah kepercayaan dengan memasukkan benih-benih kebaikan yang tepat. Jika seseorang takut dengan virus minda, iaitu alasan, keluhan, rungutan dan sebagainya, maka dia tidak akan bahagia dan tenang di dunia. Bagi menanam benih-benih yang baik di dalam diri, seseorang itu perlu positif. Apa yang penting? Ubah diri sendiri sebelum mengubah orang lain. Setelah kita berusaha bersungguh-sungguh dalam mencapai sesuatu itu, maka perlulah kita bertawakal dengan sebenar-benarnya. Bagaimanakah cara untuk bertawakal sebenar-benarnya itu? Baik, tawakal ialah percaya kepada Allah dan yakin bahawa setiap qada itu ketetapannya. Allah telah memberi jaminan kepada mereka yang bertawakal kepadanya, iaitu dalam surah At-Talaq ayat 3 yang bermaksud, dan ingatlah sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya untuk menolongnya dan menyelamatkannya. Kejayaan tidak akan datang dengan sendirinya tanpa usaha yang bersungguh-sungguh. Oleh itu saya ingin mengajak kita semua agar sentiasa istiqamah dan rajin berusaha dalam apa jua perkara baik yang kita lakukan untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan kita.
ada kesungguhan. Suka saya memetik meter ini, manjada wajada. Sesiapa yang bersungguh, pasti ia akan dapat. Setiap orang perlu ada impian. Impian itu bukan mimpi, tetapi akan menjadi realiti jika kita berani untuk melakukan dan buang sifat takut dan gentar dalam diri. Namun keyakinan diri perlu ada dan perlu disemat dalam diri kita, dan ia sangat penting. Kenapa? Dia akan mempengaruhi pola pemikiran kita dan juga tindakan kita. Kejayaan tidak akan datang dengan segera, namun kejayaan akan datang dengan masa yang panjang, dalam proses yang panjang. Maka dengan itu mestilah ada kesabaran yang tinggi, kemahuan yang tinggi, kesabaran yang tinggi. Perkara-perkara ini mesti kita sematkan supaya tidak menjadi individu yang cepat berputus asa. Apabila kita telah mencapai kejayaan, mestilah kita memberi manfaat kepada yang lain. Hamba yang berjaya dunia dan akhirat, dia tahu apa matlamat hidupnya dan memberi dan memasang niat dalam diri dia untuk menyumbang kebaikan kepada orang lain. Saya ingin memetik sebuah hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah memberi manfaat kepada orang lain. Yang mempunyai kemahuan, bukan sekadar kemahuan biasa-biasa, tetapi kemahuan itu mestilah memberi manfaat kepada yang lain. Kemahuan mesti ada impian. Impian itu mesti ada kesungguhan. Dan bila kita mendapat impian kita itu, mestilah membawa kepada kebaikan kepada diri kita dan juga orang lain. Saya akan teruskan asas-asas kejayaan yang kelima, iaitu sanggup berkorban. Okey, sahabat-sahabat dan dirahmati Allah sekalian, seperti yang kita sedia maklum, hidup di dunia ini merupakan satu ujian buat kita juga, betul tak? Dan setiap ujian memerlukan persediaan, yang mana persediaan inilah yang menuntut sebuah pengorbanan. Sebab apa? Sebab kita tidak dicipta oleh Allah sia-sia hanya untuk bekerja, bermain, berhibur, berehat. Akan tetapi kita semua mempunyai matlamat utama, iaitu untuk menjadi khalifah dan menjadi hamba Allah dengan berkorban membawa bekal amalan soleh dan bekal takwa. Okey, sesiapa yang tidak bersedia dan tidak sanggup berkorban, maka orang itu akan gagal ujian paling besar, iaitu ujian hidup di dunia, yang mana ujian ini tidak boleh sesekali diulang dan keputusannya di akhirat nanti sama ada pengakhiran di syurga ataupun di neraka. Terdapat banyak perkara yang perlu dikorbankan oleh seorang Muslim untuk menjadi hamba yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Antaranya adalah berkorban wang dan harta benda. Wang dan harta benda boleh menjadi sama akhirat apabila kita gunakan untuk kebaikan. Sebagai contoh, kita menggunakan wang yang kita ada untuk kita berkorban pada hari raya Aidil Adha, bersedekah, menunaikan zakat, menunaikan umrah, haji, membantu orang lain, menuntut ilmu dan melakukan kebaikan. Wang ni bukan sekadar untuk dihabiskan dengan membeli belah dan hidup serba kaya, tapi gunakanlah wang ke arah kemajuan diri, keluarga dan agamanya. Yang kedua adalah berkorban masa. Masa 24 jam sehari itu sebenarnya adalah nikmat yang perlu kita gunakan sebaiknya. Bagaimana kita menguruskan masa tersebut menentukan kita sama ada kita ni tergolong orang yang rugi ataupun orang yang beruntung. Orang yang beruntung ini adalah orang yang menggunakan masa untuk bekerja, belajar, beramal soleh dan berpesan dengan kebenaran. Ini adalah orang yang sangat untung. Manakala orang yang rugi ini adalah orang yang tidak pandai mengurus masa dan mereka melakukan rutin seperti biasa tanpa perancangan masa yang lebih baik hari demi hari. Yang ketiga adalah berkorban tenaga. Okey, setiap orang Allah kurniakan kemampuan, kelebihan dan tenaga untuk melakukan sesuatu.
Beza mereka yang berjaya dan gagal ini adalah bagaimana tenaga mereka dihabiskan setiap hari. Cuba kita cek balik diri kita. Kemana tenaga kita dihabiskan setiap hari? Adakah untuk sesuatu yang bermanfaat atau sebaliknya? Okey, sebenarnya tenaga yang ada ini kita haruslah gunakan untuk beribadah, bekerja, berniaga, belajar dan berbuat kebaikan. Keempat adalah berkorban hawa nafsu. Okey, hawa nafsu macam mana yang kita kena korbankan? Okey, hawa nafsu yang kita kena korbankan adalah hawa nafsu yang sentiasa menyuruh ke arah keburukan. Sebab itu kita perlu sentiasa peranginya dan jadikannya musuh kita. Kita jangan ikut pun bisikan hawa nafsu yang buruk itu. Okey, terdapat banyak cara untuk kita tutup pintu-pintu hawa nafsu yang mendorong kita ke arah keburukan. Antaranya adalah mengelakkan makan terlalu banyak, berhayal, tiada perancangan aktiviti, membazir masa dan bergaul dengan rakan yang melalaikan. Sebaliknya, yang perlu kita lakukan untuk melawan hawa nafsu ini adalah dengan pengorbanan sepanjang hidup. Seperti lakukan ibadah dan amal soleh, terutamanya solat 5 waktu dan solat-solat sunat. Selain itu boleh kita membaca bahan ilmiah, dengar perkara yang bermanfaat dan sering menghadiri majlis ilmu. Yang kelima adalah berkorban diri dan jiwa. Berkorban diri dan jiwa ini adalah dengan melakukan segala apa yang kita mampu demi perjuangan agama Islam. Okey, sedar tak sedar sebenarnya diri dan jiwa ini adalah tanggungjawab kita sendiri untuk menjaganya. Oleh itu, kita kena jaga diri dan jiwa kita dengan baik dan untuk perkara yang baik sahaja. Okey, sebenarnya siapa pun kita, sama ada kita ni orang biasa ataupun orang hebat, orang terkenal, orang ternama, sebenarnya tugas kita sama je, iaitu berkorban mengikut kemampuan kita dan berkhidmat untuk agama Islam. Daripada perkongsian saya dan kawan-kawan saya tadi, dapat saya simpulkan bahawa kalau kita nak berjaya di dunia dan juga di akhirat, berpeganglah kepada 5 asas kejayaan tersebut, iaitu yang pertama, iman yang teguh. Yang kedua, keikhlasan yang benar. Yang ketiga, kerja keras, iaitu bersungguh-sungguh. Yang keempat, kemahuan yang kuat. Dan asas yang kelima ni adalah sanggup berkorban. Kalau nak berjaya ni memang memerlukan pengorbanan. Okey, kalau kita ada kelima-lima asas ni, insya-Allah kita akan berjaya. Bukan sahaja di dunia, bahkan juga di akhirat, insya-Allah. Semoga apa yang kita impikan, apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan dan apa yang kita jayakan mendapat keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting. Hidup ni memerlukan pengorbanan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan. Dan keyakinan pula menentukan kejayaan. Dan sudah semestinya kejayaan pasti akan menghasilkan kebahagiaan. Wallahu alam. Itu sahaja perkongsian daripada saya dan kawan-kawan. Semoga bermanfaat kepada kita semua, insya-Allah. Telah terbina sebuah mahligai menjadi tanda agungnya cinta kita. Kasih telah kubinakan sebuah istana menjadi tanda